لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Allah menegaskan di dalam kitabnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan menempatkan kita di atas muka bumi ini dan memberikan kepada kita syariat supaya kita beramal dengan amalan saleh untuk memperolehi kebaikan ganjaran di dunia dan di akhirat. Allah mensyaratkan bukan saja beriman, tapi hendaklah beramal dengan amalan yang saleh. Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat, wahai orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Allah menceritakan tentang orang-orang yang rugi, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Demi waktu asar, demi masa, manusia itu kesemuanya ke dalam, insan itu semuanya dalam kerugian, melainkan orang yang beriman dan beramal dengan amalan saleh. Amal merupakan sesuatu yang dituntut untuk hidup di atas muka bumi ini dan juga untuk hidup di akhirat. Maka untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya kita ini, antara perkara penting, kualiti, ciri seorang manusia muslim itu, dia bukan seorang yang pemalas. Khutbah Jumaat di Perlis ini berulang kali menyebut tajuk ini. Walaupun sebahagian orang kita, khususnya dalam masyarakat Melayu ini, agak sensitif jika dikaitkan dengan malas, dan kita menafikan jika orang kata kita suatu bangsa yang pemalas. Memang benar ramai orang Melayu yang rajin. Memang benar ramai juga orang Melayu yang berjaya di atas kerajinan mereka. Tetapi kita tidak boleh menafikan bahawasanya ada yang malas dan ramai juga yang malas. Bahkan mungkin secara perbandingan ramai di kalangan kita yang malas. Kadang-kala kita lihat anak-anak orang bukan Islam lebih awal bangun daripada anak-anak mereka yang mengaku Muslim, dan lebih rajin untuk pergi mencari rezeki mereka lebih daripada mereka yang mengaku Muslim. Dari segi kesungguhan dalam pelajaran juga demikian. Dari segi kesungguhan untuk menjaga kampung halaman, kebersihan juga demikian.
Dari segi kesungguhan untuk membina kejayaan diri juga demikian. Kadangkala secara perbandingan dengan jumlah yang ada di kalangan kita, terdapat ramai juga yang malas dan ia merupakan satu penyakit. Nabi SAW seperti mana yang kita tahu, baginda pagi-pagi dan berpetang berdoa memohon perlindungan kepada Allah daripada lemah dan malas. Semoga umatnya meniru hal ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada lemah dan malas. Kerana lemah, yakni tak mampu nak buat. Saya tak mampu, saya tak berkebolehan. Daripada awal menolak, sehingga dalam segala perkara yang ditawarkan dan disuruh, saya tak mampu, saya tak boleh. Satu lagi malas, karena ini ada gabungan antaranya. Lalu Nabi kata lemah dan malas. Malas nak buat, maka sentiasa kita corot dalam persaingan. Dan apabila kita tewas, kita menyalahkan orang lain yang lebih pantas. Al-Quran menyifatkan antara ciri golongan munafik ialah malas. Allah menyatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik cuba menipu Allah, dan sebenarnya Allah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila salati, dan apabila mereka itu bangun kepada salat, qamu kusala, bangun dalam keadaan orang yang malas. Salah satu ciri munafik ini bangun salat malas. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, menunjuk-nunjuk kepada manusia dan tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wala ya'tuna salata illa wahum kusala, mereka tidak mendatangi salat melainkan dalam keadaan malas. Untuk mengubat malas ini, agama datangkan syariat. Salat sepatutnya mengubat malas. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi cerita apabila kita tidur, kata Nabi SAW, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nam thalathat uqad. Syaitan ini apabila kita tidur diikat dengan 3 ikatan, kata Nabi SAW. Apabila salah seorang kamu tidur, syaitan ikat dengan 3 ikatan. Yadribu kullu uqad alaika laylatun tawilah farqud, dan dia tambat bagi setiap ikatan itu malam yang panjang kamu tidur. Fa izistayqadha fa dzakara Allah, apabila seseorang itu bangun dan dia ingat Allah, inhalat uqdah, terongkai satu. Bangkit tidur, Allahu akbar, bangkit tidur, teringat Allah, bangun. Fa in tawaddaa inhalat uqdah, jika dah bangkit dah terbuka satu ikatan. Bila pergi berwuduk, kata Nabi, terongkai lagi satu ikatan. Fa in shalla inhalat uqdah, apabila dia sembahyang lagi salat, terbuka pula lagi satu ikatan. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Bila dia pergi sembahyang pagi-pagi, dah pergi masjid pagi-pagi, dah salat, kata Nabi, maka jadilah diri dia baik, elok jiwanya. Jika tidak, jadilah jiwa yang kotor dan pemalas. Bahasa kita kasar sikit, dia kata balok.
bagi menggambarkan sangat malas. Dan malas itu dia bertentangan dengan sifat agama. Kerana nas-nas agama, hatta hari ini kita salat, hari ini sembahyang Jumaat, orang Melayu dan ada orang kata, pasal apa perleh tak cuti pada hari Jumaat mengikut ajaran Islam. Kita bagi tahu mengikut ajaran Islam, hari apa pun tak ada dia bagi tahu bila cuti. Kalau ikut, Allah sebut di dalam setelah menyuruh kita menunaikan sembahyang Jumaat, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila selesai salat, maka bertebaranlah kamu mencari kurniaan Allah. Ingatlah Allah banyak-banyak, mudah-mudahan kamu berjaya. Hatta hari Jumaat Tuhan suruh pergi kerja. Lepas solat Allah kata pergi kerja. Hatta hari Jumaat Allah suruh wadharul bai', tinggalkan jual beli. Apabila diseru kepada salat, tinggalkan jual beli. Maksud orang Islam hatta hari Jumaat buka kedai. Jika tidak, untuk apa Allah suruh tinggalkan jual beli pada hari Jumaat? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila diseru pada hari Jumaat, bersegera mengingati Allah, tinggalkan jual beli. Maksudnya bila azan pergi salat. Tak ada cerita cuti hari Jumaat ke hari Sabtu ataupun hari Ahad. Itu soal takbir urus yang boleh ditentukan oleh para pemerintah. Apa yang hendak kita gambarkan ialah betapa agama menyuruh manusia bekerja. Dan malas itu bukan saja merosakkan diri sendiri. Orang-orang yang malas bekerja, kalau ada suami yang malas, bukan saja masalah dirinya, masalah isteri dan anak-anaknya. Kita di negeri Perlis ini dengan limpahan kurniaan Allah Azza wa Jalla. Negeri tidak besar, rakyat tidak ramai, tapi ramai orang bermurah hati menyumbang untuk negeri Perlis ini. Alhamdulillah, ramai orang-orang yang susah, orang-orang yang tak berkeupayaan mendapat bantuan dengan takbir urus yang terpuji, yang patut kita puji apa yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam negeri Perlis. Setiap cerok kampung telah sampainya Majlis Agama Islam. Namun begitu, di samping bersyukur apa yang Allah beri, kita juga mesti bekerja. Apabila bapa tak bekerja, dia bukan saja masalah dirinya, masalah anak-anaknya, masalah isterinya. Apabila satu orang dalam masyarakat itu malas, kita ambil perkara mudah, negeri yang cantik. Setiap orang yang masuk ke Perlis ini, jika kita lihat dalam media sosial, memuji keindahan negeri ini, hijau-hijauannya. Ada seorang artis ternama menyebut, cukup dengan masuk ke dalam Perlis, tak bagi tahu pun tahu itu Perlis. Cantiknya pemandangan. Pemandangan yang hijau tercemar karena kemalasan. Plastik yang kita lihat merata di setiap mata air ataupun di setiap saluran air yang menghijau dan cantik, banyaknya botol-botol plastik. Kerana asalnya malas dan tidak bertanggungjawab, dan dia tak merasa berdosa. Sebab itu kita salat, setiap kali salat, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Supaya kita respect, supaya kita menghargai penciptaannya. Sungai, laut, hijau-hijauan dia ciptakan untuk kita. Berikan penghormatan, jaga. Bukan saja melakukan dosa-dosa yang kita tahu yang lain daripada mengambil harta orang dan seumpamanya berdosa, membuang sampah sehingga merosakkan alam juga adalah dosa.
Lihat apa yang berlaku di sebuah negeri. Kerana pencemaran apa yang berlaku sehingga hari ini tidak selesai. Dosa yang besar. Kita campak plastik, botol mineral yang kita minum. Kita campak berbagai-bagai lagi kekotoran. Kita datang ke masjid, kita salat, kita tak rasa itu termasuk dalam dosa. Kita tak rasa bahawasanya ambil plastik, ambil sampah, masukkan dalam tong sampah termasuk di kalangan amalan saleh, kerana kita menjaga alam yang diciptakan oleh Allah. Sebahagian orang yang buang, kita pergi ke kampung-kampung, mungkin tidak di kalangan sebahagian daripada kita, sampah di tepi rumahnya dia tak dapat buang. Orang lalu di tepi jalan, lihat kekotoran itu, ataupun dia buang di kawasan rumahnya, dia baling ke dalam kawasan awam. Negeri kita, jika kita bandingkan dengan kita pergi ke Indonesia, ke Jakarta, orang tidak ada rumah, tidur di bawah hujan dan panas. Pergi ke India, semiskin-miskin orang kita ada juga rumah, alhamdulillah. Ada ruang, ada tangga rumah. Di atas pemalas, bumi yang subur, sayuran-sayuran asas kita tak dapat tanam. Cili, cabai, pokok-pokok yang asas, jika ditanam dapat menyelamatkan beberapa ringgit satu hari daripada membeli. Kita lebih rela meminta dan merungut kekurangan harta kita daripada berusaha. Sedangkan kita lihat orang-orang bukan Islam, khususnya dalam masyarakat Cina, bagaimana kesungguhan mereka menanam dan mengambil manfaat bagi setiap inci tanah yang mereka ada. Tetapi tidak kita. Nabi SAW menyebut di dalam hadis, la an ya'khudha ahadukum bihablihi, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bijuzmati al-hatab ala zahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajahu khairul lahu min an yas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uhu. Banyak kali hadis ni kita baca riwayat Bukhari. Jika satu orang kamu pergi ambil tali, pergi ikat satu ikatan daripada kayu, letak atas belakang dia, pergi jual, lebihlah Allah Ta'ala, lebih baik di sisi Allah, lebih baik untuk dia. Dia pergi jual, Allah tutupkan dengan itu marwahnya. Itu lebih baik daripada dia pergi minta pada manusia, sama ada manusia bagi ataupun tak bagi. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita balik kempen kepada kita, ramai lelaki yang datang Jumaat ni semua lelaki. Kalau negeri yang Arab ada juga orang perempuan, mari dengar. Kita yang hadir, pastikan anak kita jangan malas. Subuh suruh dia bangun, jangan biar dia duduk saja. Kita sendiri duduk saja sebahagian. Sedangkan jika kita bergerak, hari ini manusia mencari rezeki, ramai orang tersangkut dengan media sosial dalam banyak keadaan. Orang lain membuat buang daripada media sosial. Kita menghabiskan masa dan kadang-kadang tidak memiliki apa-apa melalui media sosial. Bertukar-tukar kita handphone kita, tetapi tidak bertambah untuk kita pendapatan kita. Agama mesti lebih luas daripada apa yang diajar berhubung dengan wuduk, haid dan nifas. Agama mesti berjaya membentuk negeri, membentuk negara. Dengan kekuatan agama, kita patut menjadi golongan yang lebih kuat untuk bersaing dengan orang lain dan menjadi lebih rajin dibandingkan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Nabi SAW menyebut, ma akala ahadun ta'aman qad khairun min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Riwayat Bukhari. Nabi menyatakan tidak seseorang memakan satu makanan yang lebih baik daripada hasil tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam makan daripada hasil tangannya. Ini adalah perkara yang kita sebut tadi. Bagaimana agama menyuruh bahawasanya kita ini berusaha. Sunnah. Dan kita berkempen dalam negeri ini, negeri sunnah. Sunnah antara sunnah yang terbesar, setiap orang bekerja dan berusaha supaya meningkatkan pendapatan dirinya. Hidup adalah satu persaingan. Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, Quran cerita orang yang nak masuk, hatta orang yang tidak bersaing tak boleh masuk syurga. Allah menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mesti berlumba untuk melakukan kebaikan, berlumba untuk melakukan amalan saleh, berlumba untuk menunaikan tanggungjawab kita. Dan kemudian kita mesti ingat bahawa dunia ini akan berakhir. Sejauh mana hebat, mana kita nikmati dunia ini, ia akan berakhir dan dunia ini sementara. Orang-orang yang muda telah menjadi tua, orang-orang yang kuat telah menjadi lemah dengan berlalunya masa. Orang-orang yang sehat juga akan sakit. Sehebat mana pun dan sesedap mana makanan, kita tak akan dapat makan berpinggan-pinggan banyaknya, melainkan terhad saja. Sejauh mana kita berjalan mencari menghadiri majlis makan dengan semangat untuk makan, kita makan satu ataupun dua pinggan, maka berakhirlah hasrat kita itu. Secantik mana wanita perhubungannya dengan lelaki, ada terhadnya. Dunia Tuhan jadikan terhad. Harga yang mahal ialah akhirat. Maka Tuhan suruh kita berlumba-lumba untuk akhirat juga. Bahkan itulah perlumbaan yang paling utama. Maka sesiapa yang hidup di dunia ini tahu dengan kadar dunia dan tahu dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan pada hari akhirat, maka kita bersegeralah menunaikan tanggungjawab kita. Mudah-mudahan dengan itu kita akan dapat menjadi hamba Allah yang saleh di dunia dan di akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk serta hidayah rahmat-Mu kepada sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin, Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail,
dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra, Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan sihat sejahtera. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan sihat sejahtera. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan sihat sejahtera. Semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diridai olehmu. Ya Allah, angkatlah martabat sesiapa hamba-Mu yang berpegang dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratana wa amin raw'atana wahfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bika min an nughtala min tahtina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul 'alim.